Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kepada Anda yang sentiasa menyokong channel ini sehingga telah mencapai 100.000 subscriber. Jangan lupa untuk sentiasa berada di dalam channel ini untuk isu-isu semasa, isu hangat yang terkini eksklusif daripada channel ini. Oke, baik tuan-tuan dan bapak semua. Saya ingin mengajukan beberapa soalan kepada Anda semua yang menonton video ini. Kira-kira kamu di mana? Anda di mana? Adakah setelah Presiden warisan Shafie Apdal membuat kenyataan ini, beliau akan menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru menggantikan Hajiji? Adakah setelah Shafie Apdal mengumumkan pendedahan serius dan pendedahan yang mengejutkan ini, adakah selepas beliau mendedahkan ini, Hajiji akan meletakkan jawatan? Oke, tuan-tuan dan bapak semua. Satu pendedahan pengumuman terkini daripada Presiden Shafie Apdal melalui entry terkini di media, pergolakan politik di negeri Sabah. Shafie Apdal umum ada sokongan adun. Presiden warisan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal dijangka mengadakan sidang media petang ini yang dipercayai untuk mengumumkan beliau mempunyai sokongan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah. Dalam jemputan media, sidang media itu dijangka diadakan di sebuah hotel terkemuka di Kota Kinabalu. Setakat ini juga, tuan-tuan dan bapak semua, Kerajaan Sabah yang dipimpin oleh Ketua Menteri yang juga pengerusi Gabungan Rakyat Sabah JRS, Datuk Seri Hajiji Noor. Warisan yang mempunyai 19 adun di Sabah dan dipercayai mendapat sokongan baru daripada adun Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, sekiranya benar warisan mempunyai majoriti yang cukup, adakah Shafie Apdal akan sekali lagi mencipta sejarah menjadi Ketua Menteri lagi? Dan bagaimana pula dengan nasib Hajiji sebagai Ketua Menteri hari ini dan juga pengurusi JRS? Yang menjadi tanda tanya saya, tuan-tuan dan bapak semua, saya tidak tahu apa pendapat kamu ataupun apa tanda tanya yang bermain di pikiran kamu. Hajiji JRS warisan, Shafie Apdal warisan. Seperti yang kita tahu, kedua-duanya pun menyokong penubuhan pembentukan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan seperti yang kita tahu, Shafie Apdal memang pernah menjadi Ketua Menteri dan kita dapat lihat beliau macam ataupun mungkin masih berhasrat untuk menjadi Ketua Menteri. Dan bagaimana pula dengan Hajiji? Setelah Shafie Apdal mendakwa bahwa mereka dipercayai mempunyai sokongan majoriti adun Sabah. Adakah Shafie Apdal akan mencipta sejarah lagi untuk sekali lagi menjadi Ketua Menteri? Dan bagaimana pula dengan status pengurusi JRS ataupun Ketua Menteri Sabah pada hari ini, Hajiji Noor? Adakah sekiranya Shafie Apdal sekali lagi menjadi Ketua Menteri dan Hajiji akan jatuh? Bagaimana pula hubungan mereka di dalam kerajaan perpaduan hari ini? Adakah akan terjejas? Adakah tiba-tiba Hajiji akan membawa satu blok JRS menyokong Perikatan Nasional untuk membalas dendam atau bagaimana? Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? Seperti yang kita tahu, Shafie Apdal adalah salah satu yang memperjuangkan perjanjian Malaysia 63 ataupun ME 63. Dan sudah pasti perlahan-lahan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat langkah untuk memuktamadkan ME 63. Salah satunya projek bawah 50 juta akan diserahkan kepada Sarawak dan Sabah melalui pengumuman Perdana Menteri baru-baru ini. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? Adakah dengan kenyataan ini warisan percaya mereka cukup adun, cukup majority, sokongan majority adun Sabah, dan yang menyokong mereka adalah dari Barisan Nasional? Adakah sekali lagi Shafie Apdal akan menjadi Ketua Menteri? Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like,
share video ini dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih menonton video hari ini daripada channel ini. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Jangan lupa tekan butang like, share isu hangat hari ini, dan jangan lupa tekan butang subscribe kepada Anda yang baru. Oke, satu petition. Saya rasa petition ini sangat mengejutkan. Sekiranya tiba-tiba petition ini diluluskan. Petition ini pasti mengejutkan beberapa pihak di Malaysia. Sudah pasti petition ini mengejutkan yang di Pertuan Agong yang pertama, dan seterusnya SPRM, dan seluruh pemimpin politik di Malaysia termasuk Perdana Menteri dan seluruh kepimpinan di dalam kerajaan hari ini. Najib yang berada di penjara hari ini, adakah beliau akan dibebaskan pada masa yang terdekat ini? Menjadi tanda tanya. Dan kenapa tiba-tiba petition untuk membebaskan Najib tiba-tiba ada, tiba-tiba timbul, tiba-tiba mahu dilaksanakan di dalam Perhimpunan Agung UMNO 2022 yang tidak lama lagi diadakan, dan aura-aura untuk Presiden Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO digantikan. Kenapa tiba-tiba timbul petition ini? Adakah ianya berkait ataupun mungkin bagaimana, tuan-tuan dan puan-puan semua? Hari ini satu media telah melaporkan satu petition telah difailkan oleh Najib kepada agensi PBB minta untuk dibebaskan. Datuk Seri Najib hari ini memfailkan satu petition kepada Kumpulan Kerja Penahanan Arbitari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun UNWGAD bagi meminta untuk dibebaskan atau dibicarakan semula. Ianya susulan hasil pendengaran rayuan di Mahkamah Persekutuan yang mengekalkan sabitan dan hukuman 12 tahun penjara serta denda RM210 juta terhadap bekas Perdana Menteri itu. Sekaligus didakwa mempunyai kecacatan serius dan melanggar undang-undang antarabangsa. Peguam yang juga mewakili Najib, Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah, berkata anak guamnya memohon panel UNWGAD untuk membabitkan 5 pakar keadilan antarabangsa untuk memutuskan bahawa penolakan rayuannya pada 23 Ogos lalu adalah tidak adil, melanggar hak asasi manusia dan perlembagaan persekutuan. Mahkamah Persekutuan juga didakwa gagal untuk memberi peluang yang munasabah dan masa yang mencukupi kepada pasukan pembelaan Najib untuk berhujah mengenai kesnya. Mahkamah itu tidak membenarkan pembelaan dan berhujah dalam rayuan terhadap hukuman penjara 12 tahun, dan pada dasarnya Najib Razak dihantar ke penjara tanpa diberi peluang membela diri di Mahkamah Persekutuan. Adakah setakat ini Anda setuju dengan kenyataan ini? Beberapa hari terakhir untuk rayuan pada Ogos lalu membawa kepada keadilan yang tergesa-gesa. Lalu peguam baru yang dilantik, Datuk Muhammad Zahid Ibrahim, tidak diberikan masa yang jelas untuk membaca berpuluh ribu muka dokumen rayuan atau untuk melihat 94 alasan rayuan difailkan peguam sebelumnya. UNWGAD yang akan meneliti rayuan itu membabitkan 5 hakim hak asasi manusia yang terkenal. Mereka tidak akan dipanggil untuk memutuskan sama ada Najib bersalah atau tidak, tetapi untuk menentukan sama ada perbicaraannya adil atau tidak. Dan sekiranya tidak adil, Najib boleh meminta kerajaan untuk membebaskannya atau memberi perbicaraan semula. Walaupun keputusan ini tidak menjejaskan secara langsung, ia amat memberi impak kerana Malaysia mempunyai ahli perundangan yang terkenal dan kini menjadi ahli kumpulan yang terbabit. Jadi tuan-tuan dan puan semua, menurut kenyataan hari ini dikabarkan bahwa Najib memang bersalah, namun perbicaraannya itu dikaitkan dengan keadilan tergesa-gesa. Adakah petition yang difailkan oleh Najib ini kepada agensi PBB untuk meminta dibebaskan akan diluluskan?
Dan sekiranya benar diluluskan, adakah itu juga boleh dipanggil keadilan kepada pemimpin-pemimpin yang lain yang juga bersalah dan dipenjara mengikut hukuman yang setimpal. Jadi tuan-tuan dan puan semua, ini satu keputusan ataupun satu petition yang paling mengejutkan seluruh Malaysia. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik seterusnya. Terima kasih, jangan lupa tekan butang like dan share video ini. Jangan lupa tekan butang subscribe.